Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah Penghayatan Etika dan Peradaban Dr. Syarul Anwar bin Muhammad serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Selat Melaka sebagai Gelanggang Kepelbagaian Etika dan Peradaban dalam Masyarakat. Ahli Kumpulan 5 yang terdiri daripada Muhammad Nazrin bin Zakaria, Muhammad Ibnul Amirul bin Mat Rozi, Syarul Akmal bin Ismadi, Nur Fatin Nabilah binti Mat Farid, Nur Najihah binti Abdul Kadir dan Nurul Syahidah Akilah binti Zainurin. Saya Muhammad Ibnu Amirul bin Mat Rozi dan saya akan menerangkan mengenai bahagian pengenalan. Seperti yang kita sedia tahu, Selat Melaka merupakan satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Hal ini telah dibuktikan melalui artikel Sulatus Salatin yang menyatakan bahawa maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka. Hal ini turut membuktikan bahawa Selat Melaka sangatlah penting untuk kestabilan ekonomi di dunia, terutamanya negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Lokasinya yang strategik turut memainkan peranan yang penting dalam kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat kita pada masa kini. Berikut merupakan faktor-faktor kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat kita pada masa kini. Antaranya, hubungan diplomatik dengan negara China dan perkahwinan pedagang luar dengan masyarakat tempatan. Ulasan yang lebih terperinci akan diceritakan melalui sahabat saya. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian dalam tajuk tugasan berkumpulan kami ini. Antaranya ialah untuk mengenal dan memahami bahawa Selat Melaka adalah arena kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisa faktor-faktor yang bawa Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat. Dan akhir sekali ialah untuk mengenal pasti implikasi etika dan kepelbagaian budaya terhadap masyarakat. Akmal bin Ismadi akan membentangkan slide yang bertajuk metodologi, iaitu kaedah yang kami gunakan untuk memperoleh maklumat melalui sumber yang pertama iaitu sumber artikel di internet dan sumber survey dari Google Form. Terdapat 2 sumber artikel di internet iaitu artikel yang pertama Budaya Perniagaan dan Perdagangan Melayu dalam Teks Melayu dan kedua Etika sebagai Panduan Hidup. Yang pertama iaitu Etika sebagai Panduan Hidup. Artikel ini menceritakan maksud etika yang merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Artikel ini menceritakan 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan individu, iaitu pengaruh keluarga, pengaruh rakan, pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral dan faktor keadaan. Baiklah, artikel yang seterusnya iaitu Budaya Perniagaan dan Perdagangan Melayu dalam Teks Melayu. Menceritakan kemunculan tradisi niaga Melayu pada peringkat awal pada zaman Mesolitik melalui sistem barter penukaran barang dan zaman Neolitik di mana mereka pertama kalinya membina perahu untuk berdagang. Artikel ini menceritakan kedudukan geografik Kepulauan Melayu yang strategik yang terletak di antara benua India dan China. Selain itu, kebolehan teknologi perkapalan dan kebiasaan masyarakat Melayu juga diceritakan dalam artikel ini yang boleh kita menunjukkan berapa banyaknya pedagang datang ke Melaka untuk berdagang. Akhir sekali ialah sumber survey dari Google Form. Kami telah menjadikan soalan untuk disebarkan kepada orang terdekat seperti rakan kelas, ahli keluarga dan orang awam melalui WhatsApp, Instagram, email dan sebagainya. Seterusnya ialah dapatan kajian dan perbincangan. Dalam bahagian ini terdapat 5 bahagian dan akan dibentangkan oleh saya Nabilah dan saudara Nazrin. Berdasarkan hasil soal selidik, kami telah menerima seramai 60 orang responden. Bagi bahagian A adalah berkenaan data demografi responden. Daripada 60 orang responden tersebut, 56.7% adalah perempuan dan 43.3% adalah lelaki. Untuk kategori umur pula, kebanyakan responden adalah berumur 21 hingga 40 tahun dan selebihnya adalah bawah 20 tahun dan 41 tahun ke atas. Bagi status pekerjaan, majoriti responden merupakan pelajar, manakala selebihnya bekerja dan tidak bekerja. Untuk kategori kaum pula, data menunjukkan majoriti adalah kaum Melayu dan selebihnya terdiri daripada kaum Cina, India,
Bidayuh dan Iban. Penyelidik berpendapat bahawa responden yang berlainan jantina, berbeza umur dan pekerjaan serta kepelbagaian kaum dapat memberi pendapat dan pandangan yang berbeza untuk tajuk kajian kami ini. Seterusnya, bagi bahagian B pula, kami ingin menguji pengetahuan responden berdasarkan objektif 1 kami. Hasil soal selidik mendapati majoriti bersetuju bahawa Selat Melaka merupakan gelanggang kepelbagaian etika dan peradaban. Kebanyakan etika bermula di Melaka dan Selat Melaka penting dalam mempelbagaikan etika dan budaya dalam masyarakat kita pada hari ini. Penyelidik berpendapat bahawa responden sangat peka dalam mengenali dan memahami bahawa Selat Melaka adalah arena kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nazrin akan meneruskan pembentangan ini. Jadi, untuk bahagian C, kami para pengkaji ingin meneliti pandangan responden terhadap objektif kedua kami. Data menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju dengan kedatangan pelbagai masyarakat ke Selat Melaka mewujudkan berbagai jenis etika dan budaya baru. Kedatangan peniaga-peniaga antarabangsa dari serata dunia membawa kepada perubahan terhadap budaya masyarakat setempat dan penghijrahan pedagang luar yang menetap dan berkahwin dengan masyarakat setempat telah mewujudkan kepelbagaian etika dan peradaban. Jadi penyelidik berpendapat bahawa responden sangat berpengetahuan luas dalam menganalisa faktor-faktor yang membawa kepada Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat. Seterusnya, untuk bahagian D pula, kami para pengkaji ingin melihat daya pemikiran responden terhadap objektif 3. Hasil soal selidik mendapati majoriti sangat bersetuju bahawa implikasi etika telah menyebabkan pertembungan kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Selain itu, majoriti juga bersetuju bahawa impak daripada etika dan peradaban telah menjadikan Melaka sebagai pusat agamawan untuk menyebarkan agama dalam kalangan masyarakat, serta kesan daripada kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat menjadikan Melaka masih relevan sehingga ke hari ini. Jadi, penyelidik berpendapat bahawa responden sangat berfikiran terbuka dalam mengenal pasti implikasi etika dan kepelbagaian budaya terhadap masyarakat. Kami menyediakan 4 pengajaran yang dipilih oleh responden sendiri. Hasil daripada soal selidik kami para pengkaji mendapati majoriti responden memilih 2 pengajaran dengan peratusan yang sama. Ini membuktikan bahawa responden mempunyai sifat patriotik dalam diri sendiri serta mengambil berat akan tanah jajahan atau secara spesifiknya tempat tinggal sendiri. Sekian dari saya. Nasihat. Kedudukan strategik yang terletak di jalan perdagangan antara timur dan barat menjadikan Melaka sebagai tempat perdagangan India dan China. Akibat menunggu angin monsun menyebabkan kalangan pedagang berkahwin dengan penduduk tempatan. Melaka mengadakan hubungan baik dengan China untuk melindunginya daripada ancaman Siam. China telah menghantar Laksamana Chen Hui untuk melaksanakan perlindungan dan untuk menyebarkan agama Islam. Perkara ini menjadikan Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian etika dan peradaban.